Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Mazul and Finance Channel, di mana di sini saya akan berkongsi dengan anda topik-topik kewangan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah, tips-tips dan sebagainya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten terkini. Kali ini saya akan berkongsi mengenai satu skandal kewangan terbesar dunia yang berlaku pada tahun 2016, iaitu skandal Wells Fargo Bank. Pada tahun 2016, meletusnya satu skandal kewangan terbesar melibatkan sebuah bank ternama di Amerika Syarikat iaitu Wells Fargo Bank. Skandal ini membawa kepada mahkamah memerintahkan Wells Fargo didenda hampir 3 bilion dolar sekaligus meranapkan reputasi mereka sebagai bank terunggul di Amerika Syarikat. Ia berpunca daripada praktis terlebih cross-selling. Cross-selling ialah aktiviti di mana bank akan meminta pelanggan membuka banyak akaun, buat pinjaman, pujur untuk buat refinance, ambil kredit kad dan sebagainya. Walaupun cross-selling pada dasarnya boleh diterima, tetapi apabila aktiviti tersebut dipraktis keterlaluan dan diaplikasikan kepada pelanggan yang tidak sepatutnya, ini sebenarnya telah melanggar etika. Bunga-bunga krisis bermula apabila ada pelanggan mendapat surat daripada bank mengatakan mereka perlu membayar yuran yang tidak sepatutnya dibayar. Ada juga tiba-tiba menerima kredit kad yang tidak diminta dengan kemudahan Lines of Credit iaitu LOC. Okey, apa itu LOC? LOC adalah kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada anda. Kita boleh pinjam pada bila-bila masa sahaja. Pelanggan Wells Fargo kemudian mendapati mereka di-charge dengan yuran kredit kad yang mereka tak pernah mohon tu. Komplain semakin bertambah apabila customer service mendapati banyak call yang menggaduh bahawa pelanggan mendapati terdapat akaun-akaun baru dibuka atas nama mereka. Padahal mereka tidak pernah menandatangani apa-apa dokumen untuk berbuat demikian. Komplain-komplain ini kemudiannya dibawa kepada HR dan kemudiannya dibawa kepada staff iaitu Presiden Wells Fargo Bank, tetapi tidak dilayan. Lama-kelamaan, aktiviti tidak beretika ini semakin berleluasa. Jadi macam mana perkara ini boleh bocor? Ia terjadi apabila akhbar New York Times mengeluarkan berita mengenai pekerja Wells Fargo yang sangat pressure kerana terpaksa mengejar kuota jualan produk bank. Jualan macam credit cards and lines of credit sinilah ya. Bos regional pressure branch. Branch pula pressure anak buah. Anak buah pula takut bila terdapat ancaman. Antara ancamannya, kalau siapa tidak dapat mengejar kuota jualan 2 bulan berturut-turut, mereka akan diberhentikan. Bos mula main psikologi. Kalau tak cukup sales, jangan balik awal. Selesaikan juga walaupun anda terpaksa bermalam di pejabat. Kalau tak siap, you kena report kerana kenapa yang tak boleh dapat sales. Lama-lama dek kerana tak tahan, mereka mula buat pengaduan di pejabat buruh, di mahkamah dan ada yang mula bercerita dengan wartawan. Jadi, apa terjadi sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan pekerjanya tertekan ni? Laporan mendapati ia berpunca daripada ketegangan antara budaya korporat, pemberian insentif dan kelakuan pekerja itu sendiri. Wells Fargo ni adalah sebuah bank yang ternama. Jadi sebagai bank yang ternama, mereka selalu berada dalam tekanan untuk mengekalkan reputasinya dan selalu hendak berada di atas. Untuk mengekalkan budaya korporat itu, pekerjanya mesti prestasi tinggi, mesti sentiasa top dalam membuat jualan. Antara yang terjadi dalam bank adalah mereka menubuhkan sales team. Sales team ini akan dipimpin oleh mereka-mereka yang agresif. Kalau tak dapat kuota hari ini, seperti diberitahu tadi, mereka diancam untuk diberhentikan dan rekod mereka tercalar. Untuk menggalakkan jualan, pengurus cawangan juga bagi bonus. Kalau all year round anda mendapat target tinggi, personal banker anda akan dapat 20%. Tellers akan mendapat bonus 3%. So dalam takut-takut ni, mereka bersemangat untuk mencapai target jualan. Apabila di pressure, mereka mula melakukan perkara yang tidak beretika. Antara yang mereka lakukan, mereka memula split atau pecahkan customer deposit kepada multiple bank account. Kemudian mereka mula tiru tanda tangan customers mereka untuk buka banyak-banyak account tadi. In fact, mereka diajar bagaimana untuk memanipulasikan sales supaya nampak agar sesuatu produk itu berguna kepada customer sambil memujuk secara paksa customer untuk beli produk mereka. Jumlah pegawai yang buat ni bukan 100-200 orang ya. Wells Fargo ialah bank yang besar
dan mempunyai beribu-ribu salesperson di seluruh Amerika Syarikat. Menggunakan cara yang tidak beretika ini, Wells Fargo telah membuka sebanyak 3.5 juta akaun palsu. Suku daripada itu adalah melalui pemberian kad kredit. Wells Fargo telah dibawa ke muka pengadilan oleh Consumer Financial Protection Bureau atau dalam bahasa Malaysia, Biro Perlindungan Kewangan Pelanggan, dan mereka didenda sebanyak 185 juta USD. Lepas penipuan terbongkar, semakin ramai tampil memfailkan tuntutan saman dan jenayah hampir 3 bilion USD. Serabai 5,300 pekerja telah diberhentikan. Mahkamah mengarahkan Wells Fargo memulangkan 2.6 juta dolar kepada pelanggan. Dari segi operasi, bank juga telah membuat rombakan besar-besaran dalam prosedur membuka akaun bagi mengelakkan penipuan tanda tangan berlaku lagi. Siri latihan etika untuk pekerja diadakan secara berkala. Lepas tu, Wells Fargo juga menyemak semula goal setting mereka. Jika dahulu ia bermatlamatkan ukuran siapa jual paling banyak, dia juara. Sekarang, ia ditukar kepada matriks mesra pelanggan. Kes Wells Fargo telah menyebabkan bank-bank di seluruh dunia, termasuk Malaysia, lebih mengawasi operasi dan prosedur mereka. Di US, akta-akta dan polisi perlindungan pelanggan ditambah lagi. Namun persoalannya, adakah dasar-dasar ini saja cukup untuk mengelakkan perkara ini berulang? Apapun, sebagai pelanggan bank, kita sendiri perlu lebih berwaspada dan ambil tahu mengenai akaun kita. Dengan semua perbaikan, improvement yang dilakukan oleh Wells Fargo, kita juga berharap tidak ada lagi skandal kewangan seperti ini berlaku di dunia ataupun di Malaysia sendiri. Jadi, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye.